Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Grotaini binti Mak Zurishdi, nombor matrik 049388. Saya selaku moderator lah pada forum kita hari ini. Jadi perbincangan forum kita pada hari ini adalah berkaitan masyarakat Melayu era pra-kolonial dan jejak perkembangan tanah Melayu. Okey, daripada tajuk pun kita dapat kupas yang mungkin kita terbahagi kepada dua bahagian. Yang mana bahagian pertama kita akan membincangkan tentang masyarakat Melayu era pra-kolonial dan pada bahagian kedua kita akan membincangkan jejak perkembangan tanah Melayu. Okey. Jadi apa itu pra-kolonial? Okey, jadi secara umum pra-kolonial ni membawa maksud sistem yang merujuk kepada perluasan kuasa yang dibuat oleh sesebuah negara besar kepada negara-negara yang kecil atau wilayah yang kecil. Yang boleh kita seertikan dengan kata lain iaitu penjajah lah. Okey, pihak yang mengamalkan konsep kolonialisme ni dalam memperluaskan empayar diorang akan mencari dominasi ekonomi ataupun diorang akan memonopoli ekonomi sesebuah negara itu tapi bertujuan dengan menguntungkan negara atau wilayah pihak mereka, bukanlah pihak yang dijajah tu. Jadi antara yang mereka buat dalam negara yang mereka jajah tu adalah daya kerja, tenaga kerja, nilai perdagangan, apa-apa sahaja sumber ekonomi yang boleh mereka monopoli dalam sesebuah negara atau wilayah tu. Jadi istilah ini juga merujuk kepada satu himpunan keyakinan yang digunakan untuk mempromosikan sistem ni. Dan mereka juga percaya bahawa moral daripada pihak pengkolonial lebih hebat daripada pihak yang dikolonial. Okey, jadi bagi kupasan yang lebih lanjut atau lebih menarik, eloklah kiranya saya memperkenalkan dulu barisan ahli panel kita. Okey, yang ahli panel kita yang pertama, saudari Nurliana Alimah. InsyaAllah mungkin boleh. Hai, sekejap. Hai. Untuk respon. Okey, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Okey, panel kita yang kedua, Afifah Sakinah binti Zakaria. Mungkin boleh respon. Hai, okey. Dan panel kita yang ketiga, Nur Suhaili binti Syaimi. Hello? Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Dan panel kita yang keempat, Wan Nur Aimi Khairunisa. Boleh respon? Hai, okey. Jadi forum kita hari ini kita akan pecahkan kepada dua bahagian yang saya katakan tadi lah. Yang pertama, kita akan bincangkan tentang masyarakat Melayu era pra-kolonial. Okey, dan pada bahagian kedua kita akan mengupas tentang jejak perkembangan tanah Melayu. Baik, sehubungan dengan itu, perbincangan kita yang pertama dimulakan dengan masyarakat Melayu era pra-kolonial. Yang mana pada bahagian ini kami akan mengupas berkaitan persoalan yang bakal saya ajukan kepada ahli panel kita, insyaAllah. Okey, jadi kita mulakan dengan ahli panel kita yang pertama lah. InsyaAllah boleh panel kita yang pertama? Okey, boleh. Boleh dengar? Okey, jadi yang pertama persoalan yang saya ingin ajukan adalah apakah kemajuan yang mampu tanah Melayu capai sebelum penjajah? Okey, terima kasih kepada moderator. Jelas ke? Sama. Jelas. Okey. Okey, sebelum saya kupaskan persoalan itu, saya memperkenalkan diri dulu. Nama Nurliana Alimah binti Mansur, nombor matrik 048866. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi seperti mana yang moderator bagi tahu pasal persoalan iaitu apakah kemajuan yang dicapai oleh tanah Melayu sebelum penjajahan. Okey, sebelum saya kupaskan apa kemajuan yang dicapai, saya ingin memberitahu pada awalnya penduduk Melayu merupakan penduduk asal semenanjung tanah Melayu, manakala di Sabah dan Sarawak terdapat beberapa penduduk asli. Antara penduduk selain itu ialah orang asli Cina dan India. Okey, seperti mana kita tahu sebelum
berlaku penjajahan lagi, China dan India telah menetap di Tanah Melayu sebagai pedagang majoritinya. Okey. Jadi salah satu kemajuan yang paling kita boleh lihat ialah penyebaran Islam ke Tanah Melayu itu. Okey. Sebelum penjajahan kita tahu yang Islam itu disebarkan melalui pedagang Arab ataupun Cina ataupun India. Okey, yang ni ada 3 pendapat yang biasa kita tahu tu. Dan dari sini dari aktiviti perdagangan ni juga berlaku penyebaran Islam tu. Okey, seperti mana kita tahu yang penyebaran Islam ni bukannya satu paksaan, tapi dia lebih kepada kerelaan hati sendiri untuk memeluk Islam tu. Okey. Jadi salah satu cara yang pedagang-pedagang Islam ni ingin mengajak penduduk Melayu ni menganut Islam ialah dengan menunjukkan nilai murni yang baik ketika berdagang. Especially ketika berdagang. Okey. Contohnya tidak melakukan riba, okey, jujur ketika berdagang tu. Okey, selain tu juga perkahwinan dengan penduduk tempatan. Okey, bila berlakunya perkahwinan akan ada macam ni? Bila contoh orang Islam ni menjadi suami kepada isteri dia tu penduduk asal Tanah Melayu. Dalam masa yang sama memang Islam tu akan tersebar dalam keluarga tu dan akan terus tersebar dan tersebar macam tu. Okey. Okey, kalau pengislaman raja, okey, seperti mana kalau orang yang terdahulu tu dia sangat taat kepada raja. Kalau raja memeluk agama Islam, rakyat tu akan terus ikut raja tu. Sebab apa? Sebab dia taat. Okey. Dan yang lainnya peranan membala dari pelbagai tempat dan sebagainya. Okey. Peranan membala ni macam tadi lah contoh bukan pedagang dari Arab je yang kembangkan Islam tu, tapi pedagang dari India, dari China yang beragama Islam akan menyebarkan Islam tu juga. Okey. Okey, dari situ kita dapat tahulah yang masyarakat Melayu tu dapat mengenali Tuhan yang sebenar. Okey. Tu perkara yang paling kita boleh lihat lah kemajuan yang boleh dicapai oleh Tanah Melayu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Relax, ambil nafas. Okey. Mungkin ahli panel kita yang pertama ni nervous saya rasa. Okey, moderator boleh faham ya apa yang saya sampaikan? Boleh. InsyaAllah Okey. boleh. Masih jelas ya? Ada lain lagi? Jelas. Okey. Okey, yang seterusnya kita boleh lihat macam kita tahulah Melaka ni mempunyai satu keistimewaan yang di mana Pelabuhan Melaka itu, kedudukan Pelabuhan Melaka itu yang menarik pedagang-pedagang lain untuk berdagang dan dari Pelabuhan Melaka ni juga ekonomi Tanah Melayu tu terjaga. Okey, walaupun yang kita kan tahu yang dulu kalau nak ikutkan politik Tanah Melayu bukanlah bukanlah bagus, tapi kalau dari segi ekonomi tu memang ada boleh dibangkit. Ada potensi. Ya, ada potensi. Ya, betul. Okey, Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting pada abad ke-15. Okey, abad yang memang dari dulu lagi Melaka ni menjadi potensi pusat perdagangan tu. Sebab tu penjajah ingin menjajah Tanah Melayu ni. Salah satunya lah. Sebab laluan pelabuhan Melaka tu merupakan laluan China, India untuk berdagang. Okey. Dan selain tu juga kerajaan Melaka menyediakan kemudahan pentadbiran. Okey. Masa ni kerajaan Melaka mengambil
macam mengambil kesempatan lah untuk meningkatkan ekonomi lagi, dia memudahkan, mewujudkan satu pentadbiran yang teratur dalam sistem perdagangan ni. Contohnya macam Laksamana bagi untuk mengurus laut, Shah Bandar sebagai ketua pelabuhan, contoh. Dia ada apa panggil? Ada monarki. Hierarki. Okey. Okey, selain tu juga kita dapat tahu yang wujudnya Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Lepas pelabuhan, selepas ada kemenangan pelabuhan tu, undang-undang tu penting untuk supaya pelabuhan tu teratur. Okey. Seterusnya, okey. Macam yang saya bagi tahu tadi, Melaka ni merupakan Selat Melaka ni berada pada laluan perdagang China dan India. Jadi, pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan interport, iaitu pelabuhan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya pedagang antarabangsa yang berdagang. Dan pelabuhan ini juga akan membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedar kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya. Okey. Yang ni pelabuhan ni merupakan salah satu kemajuan yang ada di tanah Melayu. Okey, seterusnya saya sentuh sedikit tentang kaedah orang Melayu sebelum berlaku penjajahan ni. Orang Melayu telah melakukan kaedah sara diri. Okey. Sebab apa saya tekankan pasal kaedah sara diri ni? Sebab sebelum ni kehidupan orang Melayu ni tidak teratur dan sedikit demi sedikit orang Melayu mula mengaturkan kehidupan dengan lebih baik. Okey. Jadi mereka mewujudkan kaedah sara diri, iaitu mereka meneruskan kehidupan dengan melakukan ekonomi untuk menyara keluarga mereka macam tu. Okey. Segala kelebihan pengeluaran akan dijual, hasil jualan tersebut akan digunakan untuk membeli barangan keperluan yang lain. Okey, yang itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih panel kita yang pertama, Saudari Liana Alimah. Ia begitu panjang huraian yang Ya, panjang. Saudari bentangkan tadi. Okey, jadi kupasan yang dapat saya buat ataupun kesimpulan adalah sebenarnya terlalu banyak kemajuan yang telah tanah Melayu itu sendiri capai. Pada dulu lagi yang paling saya nak ketengahkan adalah agama lah, especially dalam penyebaran agama Islam tu sendiri. Macam mana Islam tu boleh tersebar dengan, kalau kita tengok peta Asia Tenggara kan tu luas kan. Jadi macam mana berjayanya penyebaran Islam tu datang, dan itu adalah satu kemenangan yang alhamdulillah sehingga kini benda tu masih lagi kalau tak kerana penyebaran tu berlaku, kita mungkin tak sampai tahap kenal Islam tu macam mana kan. Okey. Jadi itulah sedikit yang boleh saya kupaskan. Okey, dan seterusnya kita akan beralih kepada panel yang kedua. Panel yang kedua Saudari Afifah Saginah, ya? Betul tak? Okey, betul. Jadi persoalan yang ingin saya ajukan, apakah kesan terbesar yang telah tanah Melayu hadapi sehingga sekarang? Okey, boleh jelas? Boleh jelas. Okey, silakan Saudari Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Afifah Zakaria. Cik saya kawasan 4 Okey, so untuk menjawab soalan yang saudara kita tanya tadi, apa dia kesan yang boleh dicicikan tanah Melayu sampai sekarang ada. Okey. So kita boleh kupas ataupun kita boleh tengok dari 3 sudut. Yang pertamanya politik, yang keduanya ekonomi, dan yang ketiganya sosial. Okey, silakan. Politik itu dari aspek pemerintahan dan perdagangan yang kita diterajai oleh partai, iaitu Undang-Undang sendirilah.
telah diambil oleh penasihat dan pentadbir British. So perubahan yang mana kita tahu dulu sebelum tanah Melayu dijajah ni, kita menggunakan sistem pentadbiran yang mana raja itu berkuasa mutlak. Apa-apa hal ataupun apa-apa kes, apa-apa undang-undang, semuanya bergantung pada raja. So selepas sudah tangan penjajah, mereka mengubah sistem pemerintahan dan pentadbiran orang Melayu, tanah Melayu ni selain dengan sistem perundangan barat. Tambahan pula, mereka ni menganggap bahawa kita punya sistem pemerintahan dan pentadbiran tu ketinggalan zaman. Maksudnya tak sesuai yang diguna. Tu adalah pandangan diorang je. So, dekat sini kita boleh tengok banyak negara Asia, banyak negara-negara dekat Asia Tenggara ni diperintah secara langsung oleh pihak penjajah melalui sistem birokrasi barat yang dimonopoli oleh orang barat sendiri. Sebagai contohnya, pada ketika awal kemerdekaan dulu pun, memanglah dia bagi pemerintah tu daripada kalangan orang Melayu di bumi, tapi di sebalik pemerintah tu, maksudnya penasihat pemerintah tu, dia disediakan orang-orang dia. Maksudnya orang-orang di kalangan penjajah tu sendiri. Lepas tu, sebelum tertinggal, tadi saya lupa, diorang walaupun diorang ni macam diorang nampak yang diorang ni berkuasa lah, tapi diorang saja macam nak tunjuk yang diorang ni macam contoh nak kata nak ambil hati kita lah orang Melayu ni, pribumi ni, dia letak kuasa raja tu ada lagi tapi hanya sikit. Maksud yang mana raja ni berkuasa untuk hal-hal agama sahaja. Tapi di sebaliknya tu dia sebenarnya nak tunjuk bahawa yang dia tu macam ni, dia still ada rasa yang okey, orang Melayu pun boleh jadi ketua. Tapi hanya bab tu. Maksudnya macam mana nak cakap? Dia kecilkan kuasa. Dia hanya macam nak nampak yang okey, dia ni prihatin dengan kita. Macam itulah. Sebabkan kita tahu orang Melayu ni dia sangat-sangat lembut kata. Bolehlah murah hati. Dia sangat bertoleransi. Okey. So tu untuk sudut politik. Kita pergi ke sudut ekonomi pula. So, kedatangan kuasa barat ke Asia Tenggara ni merubah keadaan ekonomi negara yang dijajah. Yang mana dekat tanah Melayu ni, kegiatan perlombongan dan perdagangan telah dijalankan secara besar-besaran, tapi untuk memenuhi keperluan perkelangan dekat Britain. Untuk negara dia, bukan untuk negara kita. Sebab pada asalnya, bentuk ekonomi masyarakat dekat tanah Melayu ni adalah bersifat sara diri ataupun ekonomi sara diri. Mana ekonomi sara diri ni dia aktiviti yang nanti saya akan jelaskan lagi untuk satu slot lagi. Cuma nak cakap kat sini, penjajah tu datang, dia bawa juga apa namanya tu, sistem ekonomi baru yang mana kita panggil sistem ekonomi moden, untuk tukar dengan sistem ekonomi sara diri. Dan efek dia kat situ, kesan dia kat situ, dia menjejaskan sumber ekonomi peribumi. Kenapa? Sebab dia macam situasi dia, kan dulu orang Melayu kita ni, peribumi ni, dia menjalankan aktiviti tangkap ikan, kan? Lepas tu menanam padi, maksudnya semua menggunakan, dan macam dia kata, sumber utama dia tu dekat-dekat hutan, dekat-dekat area sungai. So tapi bila datangnya penjajah, dia orang teroka hutan. Lepas tu dekat sungai tu, area sungai tu, dia orang buat pembinaan. Pembinaan jalan raya, pembinaan jalan kereta api, pembinaan untuk buat kilang perindustrian dia orang. So jadinya dekat situ kita punya sumber ekonomi peribumi tu terjejah lah. So orang Melayu dulu tak boleh dah nak buat, tak boleh dah nak tangkap ikan ke, kan, orang nelayan tak boleh dah pergi ke sungai macam tu. So kat situlah pesan dia. Tu tu dah habis untuk ekonomi. Kita pergi tengok dekat sudut sosial pula. Sudut sosial ni bila datang ni penjajah ke tanah Melayu, dia orang memperkenalkan pendidikan barat. Pendidikan barat ni ke atas negara kita, tanah Melayu ni,
tetapi dia menghadkan kepada siapa yang dia nak buat. Kepada siapa yang dia nak bagi. Okay, contoh kalau kat Taman Melayu ni dia hanya buat bagi pendidikan tu kepada orang-orang yang duduk di kawasan bandar. Tujuan dia adalah untuk melatih orang-orang peribumi ni untuk buat kerja pentadbir bawahan. Contohnya sebagai kerani, juruukur, teknik dan pengajaran yang diorang gunakan dalam melatih kira macam pelajar-pelajar orang pribumi tu yang datang tu dalam bahasa diorang. Dalam bahasa penjajah tu, bukan bahasa Melayu. Dan siapa-siapa yang mereka-mereka yang dapat join kelas tu, kira macam dapat pendidikan yang ikut orang barat bagi tadi tu, orang penjajah bagi tadi tu, diorang kira macam ada masa depan yang cerah lah. Macam gitu. Macam sekarang lah kan, kalau belajar tinggi sikit, dapatlah kerja yang okey macam gitu. So, siapa yang duduk kampung, kerja kampung je lah macam gitu. Masalah dia kesan dekat sini, satu kesan tu yang tadi tu bila dah merdeka, pemerintah kita cuba hapuskan benda tu. Maksudnya semua orang dapat pendidikan tu. Cumanya yang tak boleh kita tak boleh apa yang cakap, kita tak boleh banteras tau, takkanlah banteras tau. Kita tak boleh apa? Kita tak boleh settle lah. Cuma macam kita tak boleh apa? Kita tak boleh bukan tak boleh settle, kita tak boleh macam okey. Yang tadi tu masalah sekolah-sekolah tu kak, dah kerajaan dah ada usaha untuk sama ratakan pendidikan. Semua orang dapat. Cuma satu je lagi yang bukan satu lagi. Maksudnya yang tu adalah mentaliti kita sebenarnya orang Melayu. Kita sangat-sangat mengagungkan orang barat tu. Faham tak? So, jadi macam kita belajar contoh kan, kalau zaman sekarang kita tengok belajar kat ni, belajar dekat London, belajar dekat Turki. So maksudnya sifat kita tu lah sendiri, sifat kita tu sendiri yang kita membangga-banggakan negara penjajah orang barat lagi, maksudnya macam tu lah. Yang tu je yang kita tak boleh ubah sendiri sebab benda tu adalah diri kita, mentaliti kita. Macam tu lah. Okay, so cukup sekadar tu lah. Terima kasih. Okey, terima kasih panel kita yang kedua dengan begitu bersungguh-sungguh lah saya kira untuk mengupaskan ketiga-tiga aspek tu. Jadi secara umumnya yang saya dapat ambil lah daripada apa yang panel kedua kita cakap tadi, dari apa-apa aspek sekalipun penjajah tu tetap memberikan kesan daripada dulu, sekarang dan akan datang, kalau masing-masing melupakan sejarah lah antara benda yang paling terpenting yang kalau kita kira orang mudah lupa dengan benda tu. Bila kita cakap jangan ulang sejarah, orang akan nampak benda tu macam alah simple lah. Tapi sebenarnya kesan dia tu kepada negara, tambah-tambah pula kalau anak muda dia kurang sifat tanggungjawab dalam mengenali sejarah kita sendiri, insyaAllah pemimpin yang akan datang tu kita boleh nampak lah daripada kalangan kawan-kawan kita sendiri. So macam itulah dekat apa-apa aspek pun, politik, ekonomi, sosial ke, penjajah dah masuk dah sebenarnya dalam tu. Jadi macam mana kita dan apa yang perlu kita buat untuk lebih berhati-hati, lebih merancang untuk pembangunan atau bangsa negara kita lah sendiri. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada panel kita yang ketiga, iaitu Nur Suhaili Ya ke? Ya ke? Ya. Okey, jadi persoalannya mungkin Saudari Suhaili boleh ceritakan sikit kepada kita semua tentang kehidupan masyarakat Tanah Melayu, mungkin daripada segi pekerjaannya ke, gaya hidup atau lain-lain. Macam mana kehidupan orang Melayu pada era prakolonial ke ataupun perumpamaan atau perbezaan dulu hingga sekarang ke? Okey, boleh dapat soalan saya? Okey, boleh. Okey, insya-Allah silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Fatin Qurrataini.
Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Suhaili Binti Syuhaimi. Nombor metrik 049368. Untuk terus kepada jawapan moderator, ini kehidupan masyarakat di Tanah Melayu. Bagaimana kehidupan masyarakat pada zaman era kolonial dan juga zaman sekarang. Okey. Penduduk di Kepulauan Tanah Melayu ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu penduduk asal ataupun pedagang. Penduduk asal ni biasanya yang kita tahu yang sudah menempati sesuatu tempat berkurang lamanya semenjak nenek moyang mereka lagi. Sementara pula pedagang ni biasanya orang yang sering berpindah randah untuk kelangsungan hidup mereka sebagai seorang dagang. Jadi pedagang ni kebanyakannya yang datang daripada luar lah. Sebelum sebelum merdeka, kebiasaannya memang akan ada lah orang yang menetap di Tanah Melayu. Dan masyarakat di Tanah Melayu kita tahu Melayu, Cina dan India. Jadi kenapa pedagang ni yang berminat untuk berpindah ke Tanah Melayu ni? Kerana yang kita tahu Tanah Melayu ni sangat kaya dengan hasil bumi dan masyhur di kalangan pedagang. Dan untuk saya khususkanlah pada topik saya ni untuk masyarakat Melayu. Istilah Melayu ni ialah asal daripada nama satu bangsa. Jadi orang Melayu ni ialah bangsa yang beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi mereka. Selain itu, orang Melayu juga sangat terkenal dengan tinggi budi bahasanya, sopan santun, hormat kepada yang tua, tolong-menolong dan sebagainya. Jadi nilai dan norma kehidupan masyarakat Melayu ni tidak lari daripada adab resam, tata susila yang menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri. Antara perbezaan yang dapat kita lihatlah daripada kehidupan masyarakat Melayu, khususnya dari segi agama, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, pembangunan dan juga pemakanan. Antara perbezaan yang saya akan sebutkan di sini ialah kalau dari segi agama, dahulu walaupun agama Islam tersebar sejak zaman Sultan Muhammad Shah, tetapi kebanyakannya masyarakat pada waktu itu masih lagi kurang akan ilmu agama. Jadi untuk dapat ilmu tu sangat susah lah sebab perlu maknanya yang mengajar ilmu agama tu pun kadang tu di istana-istana, masjid pun kebanyakannya tak banyak lah waktu itu. Jadi kalau sekarang agama Islam menjadi teras kepada Perlembagaan Negara Malaysia. Dan kebanyakannya masyarakat kita lah mungkin lebih peka dengan perkembangan agama Islam pada masa kini. Dari segi pendidikan pula, kalau dahulu tidak begitu berkembang dan pendidikannya tidak terlalu berkembang dan hanya terhad di dalam negara saja. Jadi tenaga pengajar pun pada waktu itu tidak ramailah. Kalau sekarang pula pendidikan kita boleh lihatlah para pelajar ni lebih berpeluang untuk menuntut ilmu hingga ke peringkat antarabangsa. Sebab kalau kita tengok pendidikan, kalau dulu sekolah pun tidak banyak dan nak masuk walaupun nak masuk tu kalau dulu kan tak free, tapi ramai yang tidak berkemampuan. Kalau sekarang sekolah pun banyak dah. Kita pun boleh pilih nak masuk sekolah mana, institusi mana dan sebagainya lah. Perbezaan dari segi pekerjaan pula, dahulu orang Melayu lebih suka untuk bekerja sendiri.
Dan mereka ni lebih mengutamakan perniagaan turun-temurun keluarga. Jadi peluang kerja pada waktu itu tidak menjadi satu Luas. isu lah. Luas dan tidak menjadi satu isu aku tidak bekerja. Jadi masing-masing ada pekerjaan yang dia orang akan laksanakan juga. Kalau sekarang orang Melayu ni lebih bergantung dengan tawaran daripada kerajaan, walaupun ada yang bekerja sendiri, tapi kalau kita tengok statistik pun kebanyakannya fresh graduate pun yang sekarang ni pun masih ramai menunggu tawaran pekerjaan. Ya. Lagi-lagi lah dengan situasi sekarang ni. Ya, itu bertambah-tambah lagi cerita. Okey, lepas tu peluang pekerjaan pun yang kita tengok sekarang pun terhad. Lepas tu orang-orang yang pihak atasan pun lebih memilih kepada orang yang berkelayakan melalui kelulusan mana-mana institusi. Untuk seterusnya dari segi ekonomi, kalau kita lihat dahulu orang Melayu ni lebih suka untuk bercucuk tanam. Macam yang pernah diceritakan oleh panel sebelum ini. Lepas tu hasil tanaman tu juga mereka dapat dan mereka jual. Jadi untuk kiranya kos sara dirilah. Kalau sekarang, perbezaan dengan zaman sekarang, kebanyakannya perniagaan lebih berkembang hingga kan ke peringkat antarabangsa. Bila meningkat ke peringkat antarabangsa ni, maka terlalu banyaklah saingan. Kerana di zaman sekarang orang sudah mampu untuk membeli dan memiliki. Dari segi pembangunan pula, jika kita lihat dahulu sektor pembangunan ni kuranglah membangun di kalangan masyarakat. Memandangkan bangsa Melayu ni agak kurang berminat terhadap aspek pembangunan, dan oleh kerana juga pembangunan ni memerlukan kepada perbelanjaan yang besar dan tinggi. Perbezaan untuk zaman sekarang, pembangunan ni lebih maju dan canggih disebabkan bangsa Melayu lebih sudah mempunyai pakar-pakar arkitek tanpa memerlukan tenaga luar. Okey, untuk yang terakhir, dari segi pemakanan. Okey, pemakanan orang dahulu lebih memilih untuk memakan tanaman yang mereka tanam. Dan cara makan mereka pun mereka lebih suka untuk beralaskan tikar dan duduk bersila bagi lelaki, bersimpuh pula bagi perempuan dan menggunakan tangan kanan. Jika nak dibandingkan dengan zaman sekarang, semua bahan masakan banyak dibeli di kedai. Maknanya kebiasaannya bahan pun sudah tersedia dan hanya tunggu untuk dipanaskan sahaja. Jadi cara makan orang sekarang pun boleh kita tengok kebanyakannya dihidangkan di atas meja dan isi rumah mengelilingi meja, mengelilingi dan duduk di kerusi, mengelilingi meja, dan makan menggunakan sudu dan garpu. Dan kita boleh tengoklah kalau dari segi perbezaan di antara kehidupan masyarakat dulu dan zaman sekarang, walaupun berbeza, tapi kita masih mengekalkan tradisi dan adat yang sinonim lah dengan orang Melayu ni. Untuk sekadar itu saja, wallahualam. Fatin? Okey, tak apa. Kita teruskan kepada panel seterusnya. Wan Aimee Khairunisa. Mungkin boleh kongsikan sedikit isi daripada Aimee. Okey, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya persoalan yang sepatutnya diberikan oleh moderator kita sebab tadi telah hilang. Jadi tak ada lain. Okey, minta maaf. Saya teruskan je. Persoalan yang saya dapat ialah mengapakah tanah Melayu menjadi tumpuan penjajah. Sebelum saya lebih
mendalamkan lagi tajuk persoalan ini, saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Wan Nur Aimi Khairunisa binti Wan Abdul Malik, nombor matrik 048236. Okey. Tanah Melayu telah dijajah hampir 644 tahun oleh 4 kuasa besar iaitu Portugis, Belanda, British dan Jepun. Jadi apa sebab dan apa faktor yang menyebabkan 4 kuasa besar ni mahu menjajah tanah Melayu ni? Jadi di sini saya dapat kelaskan kepada 3 faktor iaitu dari segi ekonomi, politik dan sosial. Jadi saya akan kupas faktor dari segi ekonomi pula. Kenapa ekonomi ni saya letakkan yang pertama? Sebab dia merupakan di salah satu sebab yang mengapa dia salah satu sebab kuasa besar ni mahukan tanah Melayu tu sendiri. Jadi, kenapa penjajah mahukan tanah Melayu? Disebabkan keperluan terhadap bahan mentah. Hal ini disebabkan oleh kerana berlakunya revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah pada akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19. Rentetan daripada revolusi perindustrian ini, kuasa barat berusaha berlumba-lumba untuk melaksanakan dasar imperialisme bagi bertujuan menambahkan sumber dan hasil ekonomi mereka. Revolusi perindustrian ini disebabkan diorang mahu menjalankan perindustrian, contohnya seperti British, mahukan hasil bujiktimah untuk mengetingkan makanan ketika Perang Dunia. Jadi, di mana sumber yang mereka mahu dapat hasil bumi tersebut? Jadi, dia orang akan meneroka setiap pelosok bumi ini dan mendapati tanah Melayu yang terkenal sebagai semenanjung emas kerana kaya dengan hasil bumi mereka. Jadi, sebabkan itu dia menjadi pilihan kepada semua kuasa-kuasa besar tersebut. Bukan sahaja British, malah semua kuasa besar seperti Portugis, Belanda juga menguasai kejiranan kepada tanah Melayu tersebut. Contohnya Belanda yang menguasai daerah Sumatera dan Indonesia pada ketika itu. Dasar imperialisme ni bermaksud dasar yang mahu menambahkan sumber dan hasil ekonomi kepada negara diorang. Jadi dia disebabkan oleh ini, dia menyebabkan dia seperti mahu menaikkan kepentingan negara masing-masing. Okey. Jadi saya balik kepada politik pula. Politik, kenapa politik? Sebab seperti mana yang moderator terang pada awal forum ni tadi, iaitu dasar kolonialisme. Dasar kolonialisme ni ialah penguasaan suatu negara kepada satu negara lain. Sama ada dari segi politik, ekonomi dan sosial. Jadi disebabkan dasar kolonialisme ni disebabkan oleh perubahan dasar British tu sendiri. Daripada satu dasar kepada dasar kolonialisme, iaitu dasar imperialisme kepada dasar kolonialisme, iaitu penguasaan sebuah negara terus. Bukan mahu ekonomi saja, bukan mahu, tapi dia mahukan satu negara terus. Jadi penguasaan penjajah ke tanah Melayu ni dia menarik sebab contohnya seperti British, dia jajah first kali adalah disebabkan oleh campur tangan British terhadap menyelesaikan konflik dalaman yang berlaku dalam pemerintahan di negeri-negeri Melayu, tanah Melayu. Contohnya seperti yang kita dapat lihat sekali iaitu Perak, iaitu perebutan tahta oleh kerabat diraja Perak dan perbalahan antara kumpulan Kongsi Gelap Cina. Selain itu juga di Selangor, iaitu perbalahan pembesar-pembesar untuk merebut Kelang, kerana waktu tu Kelang adalah merupakan terkenal dengan pengembangan duit timah. Jadi siapa yang dapat menguasai Kelang, dia yang paling kaya kat situ. Jadi sebab campur tangan penjajah tu sendiri dalam politik, sekaligus yang membuatkan penjajah tu menguasai satu negeri tersebut. Selain itu juga, selain penjajah untuk penjajah mahu meluaskan kuasa,
pelajar juga mendapat sokongan moral dan kewangan daripada pemerintah masing-masing. Contohnya Portugis. Portugis mendapat sokongan moral dan kewangan daripada pemerintah masing-masing untuk meluaskan lagi kuasa. Bukan kenapa pemerintah ni beri sokongan tersebut? Sebab dia orang mahukan mahukan nama Portugis tu sebar di seluruh dunia ni, mahu menguasai seluruh dunia ni. Jadi siapa yang mahu menguasai ni, dia orang akan bagi kewangan moral semua. Jadi semua orang hanya mampu pergi je. Duit dapat dah, moral dapat dah. Jadi kita pergi je lah untuk kuasai mana-mana negara yang diorang terokai. Lagi satu, dari segi sosial pula, kerana adanya tuntutan perkembangan ideologi barat, disebabkan diorang ni, barat ni, diorang mahu menguasai satu dunia ni dengan membawa slogan 3G, iaitu gold, glory dan gospel. Gold kekayaan, glory kemegahan, gospel keagamaan. Jadi dengan membawa 3 slogan ni, sekaligus dia membawa ideologi barat tu sendiri dengan mengatakan barat ni mahu mentamadunkan negara-negara yang bukan daripada barat ni. Sebab bagi dia orang Eropah tu dah bertamadun dah. Jadi dengan membawa ideologi barat ni, dia membawa mengembangkan agama Kristian dan tamadun diorang ke negara-negara bukan Eropah. Contohnya seperti Portugis juga, disebabkan mendapat sokongan kewangan dan moral tu, sekaligus dia orang mahu menyebarkan agama Kristian tu ke seluruh pelosok dunia. Dengan di mana dia orang menjajah, di situ dia orang akan membina gereja-gereja Kristian. Jadi situ dia membawa ideologi barat tu sendiri ke tanah Melayu. Ke tanah Melayu saja, maksudnya dia ke seluruh dunia ni, khususnya di tanah Melayu jugalah. Okay, itu saja. Oh, moderator sudah kembali. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Saya minta maaf masalah teknikal. Okey, moderator boleh? Maaf, lain kami adalah Sudah tamat sudah. Dah masuk sesi kedua moderator. Masuk sesi kedua Okey. Okey. Minta maaf atas masalah internet kita ya. Okey, jadi kita teruskan pada bahagian yang kedua lah. Saya kira semua ahli panel kita telah pun menjawab segala persoalan saya tadi. Terima kasih pembantu moderator kita. Sama-sama. Okey, jadi pada bahagian kedua kita akan membincangkan berkaitan jejak perkembangan Tanah Melayu. Okey. Kita akan membincangkan perkembangan Tanah Melayu dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Jadi forum kita akan bermula dengan perbincangan bahagian kedua ni yang bakal dikupaskan oleh keempat-empat ahli panel kita menurut aspek yang berbeza lah. Seorang ahli panel politik, sosial, ekonomi. Okey, macam tu. Jadi kita teruskan dengan ahli panel kita yang pertama, Nurdiana. Boleh dengar? Boleh. Jelas. Okey, terima kasih. Okey, silakan Diana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, untuk sesi kedua ni saya akan mengupas isi dengan secepat mungkin. Mungkin kerana masa yang tak mengizinkan dan internet yang agak bermasalah. Okey, jadi kita faham. okey, sejarah perkembangan politik. Okey. Saya akan sentuh bahagian pentadbiran. Okey, pada awalnya yang kita tahu sebelum kedatangan Islam di Tanah Melayu ni, masyarakat Melayu terjejas dengan agama Buddha dan tradisi-tradisi tu masih diamalkan walaupun pada hakikatnya Islam tu dah
diperkenalkan. Okey. Dari segi pentadbiran, kalau dahulu sebelum Islam datang, salah satunya institusi pemerintahan berdasarkan institusi raja yang dipanggil konsep Dewa Raja. Okey, ni kerana pengaruh Hindu Buddha tu. Okey, kedatangan Islam tu adalah perubahan sedikit. Contohnya istilah sultan tu dianggap sebagai bayangan Allah di muka bumi. Okey, bukannya Islam tu ajar kita untuk sembah sultan, tapi sultan tu diibaratkan sebagai taat kepada sultan tu, dan Ati sultan Allah wa ati Rasul. Masya Allah. Okey, macam itulah yang diibaratkan rakyat kena taat kepada sultan tu kerana sebab sultan tu membawa agama Islam tu. Okey. Tapi dalam masa yang sama ada juga kekurangan sultan tu. Sebab apa? Sebab sultan tu pun manusia, bukannya Tuhan. Okey. Okey, selain itu juga ada pemerintah yang menggunakan gelaran Khalifatul Mukmin. Okey, ni daripada kalau Khalifah Mukmin tu biasanya kita dengar bahagian ahli-ahli Arab tu, tapi bila Islam datang, benda tu, kesan-kesan tu berlaku juga di tanah Melayu tu. Okey. Dan keturunan sultan, kalau sebelum kedatangan Islam tu, keturunan sultan tu dilantik mengikut keturunan dewa. Okey. Yang ni saya tak dapat kupaskan macam mana, tapi yang ingin disampaikan macam dia, sultan tu dilantik sultan sebab dia macam ada keturunan daripada dewa, macam tu. Tapi bila Islam datang tu, sultan merupakan kedudukan yang paling tinggi dan kekal. Institusi pewarisan tu masih kekal. Okey, jelas ke? Semua jelas ke? Panel-panel lain boleh mendengar ke? No? Mengadakan forum online ni. Diana? Okey. Sorry sebab okey, jelas ke? Tak boleh tak boleh buka video sebab line lambat, jadi kena tutup video. Video pula. Kena tutup apa? Gambar, tak nampak gambar. Oh, kamera. Ya Allah, astagfirullah. Kamera. Suara Diana cukup jelas untuk kami dengar. Okey, maafkan saya. Okey. Seterusnya, dari segi perundangan, undang-undang terbahagi kepada dua, iaitu undang-undang tidak bertulis dan undang-undang bertulis. Okey. Undang-undang tidak bertulis adalah adat Temenggung dan Pepatih. Okey. Yang mana kita tahu adat Pepatih ni diamalkan cuma di Negeri Sembilan. Okey. Dan adat Temenggung ni selain daripada Negeri Sembilan tu. Okey. Perundangan ini dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Okey. Tapi selepas kedatangan Islam tu, perundangan ni dibetulkan sedikit. Salah satu contoh yang kita boleh bagi tahu, adat Pepatih ni lebih mengutamakan anak perempuan daripada anak lelaki. Dan ni dia kalau mengikut ajaran Islam,
tidak tepatlah, tidak sama dengan ajaran Islam tu sebab Tak patuh syariah. tidak patuh syariah sebab apa pewarisan pun dia lebihkan kepada anak lelaki tu sebab anak lelaki ni banyak tanggungjawabnya. Okey, Ya, betul. macam tu. Okey, dan tapi adat ni, adat berpatih untuk masa sekarang ni masih ada lagi lah yang mengamalkan. Okey, lepas tu masih jelas ya? Jelas. Okey. Undang okey. Okay, Terusnya tak apa, ambil nafas. okey, undang-undang bertulis pula contohnya Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka yang terlepas kewujudan Undang-Undang Laut Melaka dari negeri Melaka ni, negeri-negeri lain pun ikut serta buat undang-undang seperti Melaka ni. Okey. Dan sekarang ni memang masih kekal lah, masih ada undang-undang. Okey, kalau tanpa undang-undang memang tak terjalan lah negara kita. Okey. Tidak masyarakat tidak berdisiplin tanpa undang-undang tu. Betul. Okey. Okey, dari segi akhbar pula, okey, saya cuba mempercepatkan isi saya dari segi akhbar. Okey, yang kita tahu akhbar ada dalam bahasa Melayu, Cina dan India. Okey, kalau Cina dia lebih kepada cerita pasal negara Cina, negara Cina, dan orang Cina yang berada di tanah Melayu ni merasa tidak putuslah dengan negara Cina. Mereka boleh tahu apa keadaan negara Cina macam tu. Kalau India pula dengan negara India macam tu. Dan Melayu ni lebih menekankan jelah masalah Melayu, tanah Melayu tu sendiri. Dan salah satu akhbar yang terkenal ialah, okey, lupa nak cakap yang akhbar Melayu ni muncul pada pertengahan pertama abad ke-20. Dan di antara akhbar Melayu paling awal kewujudannya ialah Al-Imam dari tahun 1906 hingga 1908 pada dekad kedua abad ke-20. Okey, ni biasa kita dengar lah nama akhbar tu. Okey. Okey, salah satu akhbar yang yang cukup lantang untuk mengkritik penjajah. Okey, akhbar ni, okey, sebelum tu akhbar ni merupakan salah satu cara untuk menaikkan semangat perjuangan tanah Melayu tu untuk menentang penjajah. Okey, salah satu akhbar yang terkenal ialah Suara Rakyat yang terkenal di Perak. Okey, kenapa saya memilih akhbar ni kerana akhbar ni lebih memberi kesan yang mendalam kepada penduduk tanah Melayu untuk bukan saja menentang, bukan saja bercakap, tapi melakukan tindakan dengan menyertai peperangan dengan penjajah. Okey, macam tu. Okey, masalah sekarang internet agak masalah. Okey, tak apa. Okey. Tak apa. Kita cepatkan je. Okey, selain tu pilihan raya. Okey, pilihan raya yang berlaku yang awal ialah pilihan raya yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan 1948 yang diadakan di peringkat perbandaran. Pilihan raya bandaran ini berlaku di Kuala Lumpur yang diadakan pada Februari 1952. Bukan saja memberi pengalaman pilihan raya tapi lebih daripada itu. Apa yang dimaksudkan lebih daripada itu tu, macam mana yang masyarakat tanah Melayu dapat merasakan mereka sendiri yang memilih siapa pemimpin mereka, bukannya lagi di bawah kuasa penjajahan itu sendiri. Yang kita tahulah yang kuasa penjajahan ni cuma peluang, mengambil kesempatan, mengambil peluang, mengambil segala kelebihan negara kita ni, bukannya untuk kelebihan, betul kan? Okey, bukan untuk menjaga negara kita ni. Okey.
Okay. Pilihan Ya, raya ini betul. telah menyaksikan kelahiran satu kerjasama politik di antara parti-parti perkauman bagi melahirkan kejayaan dalam pilihan raya. Okey, dari pilihan raya ni juga kita terselamat dari kehidupan di bawah komunis. Okey. Dan terwujudlah pertubuhan UMNO, PAS, MIC, MCA semua tu. Okey, persoalannya di sini ialah adakah parti-parti politik dahulu yang berbeza dari segi matlamat berjaya bersatu dalam menentang penjajah? Okey, pada pandangan saya lah, pandangan saya. Sebab saya mengambil bukti cerita Natrah ni. Okey, apa yang menarik cerita Natrah ni? Okey, Natrah ni seorang wanita berbangsa yang berasal daripada Belanda. Okey. Okey. Berbangsa Belanda. Okey. Tapi dijaga Okey. oleh Cik Aminah, iaitu orang Melayu sendiri. Di mana ketika itu ayahnya ditahan oleh penjajahan Jepun. Okey, tentera Jepun. Okey. Ya. Okey. Okey. Kerusuhan Natrah ni ataupun tragedi Natrah ni berlaku di Singapura pada 1950 kerana pertemuan antara dua agama iaitu Islam dan Kristian dan dua budaya iaitu Barat dan Timur. Okey. Kerusuhan ini terjadi kerana berbau dengan sentimen agama dan warna. Okey. Di mana? Okey, sekejap ya. Okey, masa berlakunya rusuhan ni, askar British ni menembak orang-orang Melayu. Kiranya pada keadaan tu memang keadaan rusuhan yang teruk macam tu. Dan seramai 18 orang terbunuh ataupun mati syahid dan 173 orang cedera ketika bertempur dengan tentera dan polis British. Mana-mana warga British di Singapura turut diserang. Okey, warga British pun turut diserang ketika itu. Okey, bangunan dan kereta berhampiran padang dekat mahkamah telah terbakar dan tumpuan utama ialah Masjid Sultan di Singapura. Dan ketika itu Singapura diledakkan di bawah pemerintahan berkurung selama 2 hari 2 malam. Okey, dari kenapa berlaku rusuhan ni, punca dia ni je sebenarnya. Orang Melayu, India Muslim dan orang keturunan Indonesia di Singapura tercabar dan terbakar apabila terbakarnya maksudnya membara semangat mereka apabila Natrah diletakkan di sebuah gereja atau menyamai fungsi gereja. Okey. Yang kita tahu ketika Natrah dijaga oleh Cik Aminah tu, Natrah diislamkan. Tapi kerajaan Belanda ni ingin memurtadkan semula Natrah tu dan mengheret peristiwa tersebut terus kepada Mahkamah Singapura. Okey. Kerana itu masyarakat tanah Melayu ni merasakan yang mereka perlu membantu Natrah ni kerana Natrah ni satu agama dengan mereka semua iaitu Islam. Dan mereka juga beranggapan yang menolong Natrah daripada dimurtadkan ni salah satu jihad. Okey. Dan untuk takut. Natrah ni juga dikahwinkan pada usia 13 tahun. Dan suaminya pada ketika ini orang Melayu iaitu Masuk Adabi, seorang guru berusia 22 tahun. Bapa angkat Masuk Adabi ini ialah seorang India Muslim. Okey, tetapi dari segi undang-undang Belanda, orang perempuan tidak dibenarkan berkahwin kecuali 18 tahun ke atas. Jadi dikira nak sentuh bab perkahwinan tidak boleh lah, macam tak boleh. Dia kena kembalikan juga kepada keluarga asal tu dan dimurtadkan. Okey. Okey, sedih cerita ni. Tapi kat sini nak bagi tahu yang
India Muslim, Tanah Melayu, orang Tanah Melayu tu, Natra, semuanya berjuang untuk menegakkan akidah Islam tu. Walaupun mereka tahu yang mereka ni bukannya bangsa yang sama dan kulit warna yang berlainan. Tapi kerana agama mereka tu sendiri, mereka yang sama tu, mereka ingin mempertahankan daripada dimutakkan. Okey, sampai di situ saja. Sekian, terima kasih. Dah. Dah. Dah, okey. Terima kasih saudari Liana. Begitu tertarik saya dengan cerita Sinatra tu lah. Jadi kupasan mungkin secara ringkas, sebenarnya dalam kisah Natra ni adalah perebutan berkaitan hak penjagaan anak. Yang mana kalau kita tengok dalam kisah dia tu, betapalah lemah je kuasa Tanah Melayu pada ketika itu sebelum merdeka, yang mana mereka tidak mampu untuk mempertahankan agama Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya terlalu banyak monopoli yang berlaku pada mulanya hak penjagaan Natrah tu menang pada pihak Cik Aminah tu, tapi setelah dimonopoli oleh kerana pada sebelum merdeka tu penjajah yang menguasai Tanah Melayu, jadi diorang memonopoli benda tu menyebabkan ada undang-undang baru, diorang wujudkan undang-undang baru untuk dapat Natrah ni. Untuk dapatkan Natrah dan tak nak Natrah ada dalam agama Islam. Macam itulah. Jadi dekat situ saya kira tercemarlah Tanah Melayu, betapa diorang meremehkan agama Islam sendiri. Itulah antara isu yang dapat saya kongsikan. Dan saya teruskan kepada panel kita yang kedua, Afifah Sakinah. Mungkin boleh menceritakan berkaitan bahagian yang kedua, jejak perkembangan Tanah Melayu daripada sudut ekonomi saya kira. Okey, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kecilkan diksi saya sikit je sebab takut ada masalah. Aku setengah masa satu dengan lainnya satu. Okey. Okey, sebelum kita pergi ke bahagian ekonomi Tanah Melayu ke era pra-penjajahan, saya akan cerita sikit tentang sejarah awal Malaysia. Di mana sejarah awal Malaysia ni bermula dengan kewujudan manusia awal berusia 40,000 tahun yang ditemui di Kompleks Gua Mulu dan Kompleks Gua Niah Sarawak. Dan antara bukti lain, ada penemuan beberapa tapak arkeologi zaman protosejarah membuktikan bahawa ada kewujudan penempatan di pesisiran pantai awal abad kedua Masihi. Yang mana bukti ni menunjukkan adanya satu kehidupan ataupun satu penempatan dekat pelabuhan Selat Melaka. Yang mana ketika itu dekat Selat Melaka tu ada satu pelabuhan pelabuhan yang macam tadi saya terangkan tu, pusat perdagangan Asia Tenggara antara China, India kan. Yang mana orang China dengan orang India datang berdagang dekat sini lah Tanah Melayu. Tempatnya kat Selat Melaka. Itu adalah sejarah awal Malaysia. Sekarang saya nak terangkan sejarah perkembangan ekonomi Tanah Melayu ketika era pra-penjajahan. Maksudnya era pra-penjajahan ni sebelum datangnya penjajah ke Tanah Melayu. Okey, secara amnya, ekonomi Tanah Melayu sebelum kemerdekaan atau sebelum kedatangan penjajah terbahagi pada dua, iaitu era penjajahan dan era penjajahan. So sekarang saya akan kupaskan ketika zaman era pra-penjajahan. Maksudnya sebelum datangnya penjajah. Okey. Sebelum datangnya penjajah ke Tanah Melayu, terdapat dua jenis ekonomi yang mana peribumi lakukan, amalkan. Yang mana yang pertama adalah ekonomi tradisional ataupun ekonomi sadari dan ekonomi dagangan. Apa tu ekonomi sadari? Ekonomi sadari ini adalah aktiviti yang melibatkan
perlombongan biji timah, penanaman padi, pemungutan hasil hutan, penternakan binatang dan menangkap ikan. Ini aktiviti-aktiviti basic yang mana para pribumi atau para pribumi lah amalkan atau lakukan untuk menyara diri untuk apa sumber makanan harian lah. So untuk melangsungkan kehidupan. Jadi lebihan hasil yang diperolehi daripada aktiviti tadi tu, diorang menukarkan barang-barangan diorang tu dengan orang lain tu dengan kaedah sistem barter. Ni sebelum adanya mata wang. So kaedah barter ni macam kita tahu, contoh saya ada gula, awak ada tepung. Okay, so kita tukar barang kita tu dengan barang je. Tukar dengan okay. So jenis yang kedua adalah ekonomi dagangan. Ekonomi dagangan ni adalah ekonomi yang melibatkan aktiviti pertanian dan perlombongan secara kecil-kecilan saja. Apa yang dimaksudkan secara kecil-kecilan? Sebelum kedatangan orang British tu, orang Melayu ni dah memasarkan biji timah ke beberapa buah negara seperti Sydney, India dan Jepun. Tadilah melalui pelabuhan kat Selat Melaka tadi tu kan, orang mari berdagang, beli dengan kita jual dengan orang macam tu. So tapi masa tu dibuat secara kecil-kecilan je, dan hasil daripada aktiviti tadi tu orang tanah Melayu juga dapat, orang pribumi dapat. Maksudnya sebelum kedatangan penjajah tadi tu, hasil dia kita yang dapat. Tapi selepas kedatangan dia, ada orang yang ambil hasil. So dan masa tu juga, selepas itu orang Melayu ni juga guna biji timah tadi tu untuk menghasilkan genang gangsa, alatan senjata dan alatan besi. So maksudnya hasil dia tu still lagi diperolehi oleh orang Melayu sendiri, orang pribumi, bukan untuk penjajah lah. So saya rasa sekadar tu sahaja daripada saya. Itulah tu je. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Afifah Sakinah atas kupasan daripada sudut perkembangan sejarah perkembangan tanah Melayu daripada sudut ekonomi, di mana zaman era penjajahan dengan zaman era penjajahan kan, maksudnya sebelum era pra penjajahan dengan penjajahan. Okey. Baik, jadi saya mungkin tak kupaskan lagi berkaitan ni kerana masa yang kita ada ni. Saya teruskan dengan panel kita yang seterusnya. Suhaili mungkin daripada sudut ekonomi juga, dan silakan Suhaili. Okey, terima kasih. Okey, untuk jelas suara? Jelas. Okey, untuk untuk bahagian ekonomi juga, saya akan sentuh bahagian sejarah perkembangan mata wang di tanah Melayu. Okey, bagaimanakah perkembangan mata wang ini berlaku di tanah Melayu? Okey, sebelum kedatangan bangsa Eropah ni di tanah Melayu, sebenarnya masyarakat Melayu ni sudah pun mempunyai sistem mata wang dan ukur nilai tersendiri bagi menggantikan sistem barter yang jelas kita lihat banyak berlaku akan ketidakadilan ataupun kesamarataan. Jadi semenjak kedatangan Islam di Kepulauan Melayu, apabila pemerintah di di setiap negeri memeluk agama Islam antara tahun 13 hingga 16 Masihi, berikutan itu juga penduduk-penduduk ni turut memeluk agama Islam. Jadi kenapa saya kaitkan dengan kedatangan Islam? Sebenarnya kedatangan Islam ni antara satu faktor yang memberi kesan kepada pembentukan mata wang di tanah Melayu. Jadi menurut sejarah terdapat banyak mata wang yang berbentuk koin shilling ini yang diperbuat daripada logam macam emas, perak, timah dan juga
telah dijumpai tertanam di dalam tanah, dasar sungai dan simpanan peribadi oleh orang-orang terdahulu. Okey. Selain itu, perkembangan kegunaan mata wang di tanah Melayu juga sebenarnya berkait rapat dengan aktiviti perdagangan. Pada awal abad ke-15, Kepulauan Tanah Melayu ni terutama di perairan Melaka yang telah menjadi salah satu pusat dagangan yang masyhur dan sibuk ketika itu. Justru itulah penggunaan mata wang ni sebenarnya sedikit sebanyak membantu untuk melancarkan aktiviti perdagangan di antara penduduk dan penjual ataupun pedagang. Okey. Wang di Tanah Melayu waktu itu boleh terbahagi kepada 3. Wang yang berbentuk barangan, wang shilling dan wang kertas. Okey. Dan di Tanah Melayu ni juga ada negeri-negeri yang masing-masing mempunyai ukur nilai dan juga jenis-jenis mata wang tersendiri. Antaranya di Melaka. Kalau Melaka, mereka menggunakan shilling emas dan yang telah dikeluarkan oleh Sultan Muzaffar Shah. Bentuk ataupun bentuk shilling emas tu muka hadapannya tertera dengan nama Sultan dan di belakang mempunyai gelaran dalam bahasa Arab. Yang kedua, di Johor pula digunakan mata wang emas yang dipanggil dinar ataupun kupang. Mata wang emas ini diwujudkan semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah. Dan juga mata wang emas ni sebenarnya diterima oleh sebahagian besar Asia Tenggara pada waktu itu. Berbentuk bulat, permukaan hadapan tertera dengan tulisan Jawi atau Arab dengan nama Sultan yang memerintah. Di belakang pula mempunyai kata-kata pujian Khalifatul Mukminin. Okey, yang ketiga di Kelantan. Kelantan menggunakan pakai wang dinar kerana waktu itu macam mana munculnya wang dinar di Kelantan ni. Sebenarnya orang Kelantan ni suka ataupun pekerjaan mereka ialah melombong emas dan mereka ni akan menjual hasil lombongan emas itu kepada pedagang-pedagang Arab. Apabila berlakunya kepesatan perdagangan menyebabkan perlunya pada penggunaan mata wang yang membawa kepada penempaan dinar dan dirham di Kelantan. Okey. Perkataan dinar ni sebenarnya berasal daripada Rom iaitu denarius yang telah mereka ni orang Rom ni telah menempa mata wang emas dan peraknya sendiri untuk kegunaan kerajaan mereka Rom dan Byzantine. Okey, di Kedah pula orang Kedah menggunakan pakai mata wang timah ataupun lebih dikenali dengan nama tera ataupun terayang. Telah diterbitkan oleh Sultan Muhammad Shah II yang merupakan Sultan Kedah yang ke-10 pada waktu itu. Dan jenis mata wang lain yang digunakan di Kedah ialah pitis, kupang, jempal dan rial. Jadi selain daripada wang timah ataupun nama-nama pitis, kupang tu, mata wang emas juga diguna pakai dan juga mata wang perak juga diguna pakai di Kedah. Untuk sekadar itu saja daripada saya. Wallahualam. Okey, terima kasih saudari Nur Suhaili atas kupasan ni daripada sudut ekonomi. Jadi saya buat kesimpulan sikit daripada sudut ekonomi, maksudnya perkembangan berkaitan tajuk perkembangan sejarah Tanah Melayu ni daripada sudut ekonomi itu sendiri kita boleh nampak pada awalnya Tanah Melayu tak ada mata wang. Maksudnya kita tak pakaikan jual beli kita tanpa ada duit ke apa, sampailah macam mana sejarah tu berkembang, macam mana sesuatu kerajaan, sesuatu tamadun tu membangun dan lama kelamaan berjayalah kita pada hari ini dengan menggunakan sistem mata wang dan semakin maju teknologi tu semakin ada yang baru. Macam kita boleh kalau kita baca yang sekarang ni yang mana teknologi yang makin nak ke arah kemajuan ni, mungkin satu hari nanti mata wang ni akan jadi tak ada. Nilai mata wang tak ada.
masing-masing pakai internet, kad kredit, masing-masing pakai digital, online. Dan setiap zaman tu dia ada perkembangan dia ada sejarah dia tersendiri. Dan seterusnya kita teruskan kepada panel kita yang terakhir, mungkin dah tak sabar nak kupaskan isi beliau. Okey, kita teruskan dengan Wonder Ivy, sila. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Rahim. terangkan perkembangan tanah Melayu dari segi sosial pula. Dari segi sosial ni diberi kepada pendidikan, bahasa dan agama. Jadi apa yang waktu sebelum penjajah datang, tanah Melayu merdeka, pendidikan atau bahasa atau agama apa yang dianut oleh masyarakat di tanah Melayu ketika itu. Jadi di sini nak beritahu sedikit tentang apa masyarakat yang ada di tanah Melayu ketika itu. Pada ketika itu hanya orang Melayu dan segelintir penduduk bumi dan sejumlah kecil orang Cina dan India yang datang menetap di tanah Melayu atas faktor perdagangan. Contoh sejumlah kecil orang Cina itu adalah Baba dan Nyonya yang sekarang ni berada di Melaka. Jadi sebabkan hanya segelintir itu saja, kalau lebih sedikit saja, hanya orang Melayu saja yang menjadi satu majoriti di tanah Melayu pada ketika itu. Jadi pendidikan di tanah Melayu sebelum penjajah datang adalah pendidikan yang tidak formal dan hanya berlaku di istana-istana dan segelintir di pondok-pondok tanah Melayu dulu. Tanah Melayu dulu terkenal dengan ulama-ulama. Jadi di situ pendidikan tidak formal hanya berurusan face to face, cakap direct. Rujukan waktu tu buku pun kurang, tiada sangat. Jadi hanya bergantung 100% kepada guru sahaja. Itu untuk pendidikan. Manakala untuk ketika itu iaitu bahasa Melayu dan menggunakan tulisan Jawi. Hampir semua penduduk di tanah Melayu pada ketika itu. Manakala agama pula, masyarakat tanah Melayu menganut sebelum datangnya hidup Buddha, mereka mempercayai animisme, iaitu seperti menyembah pokok, matahari dan sebagainya. Di situ terdapatlah unsur-unsur legenda yang kita dapat tahu cerita ketika ini seperti dewa laut, dewa gunung, semua tu. Dan bila datangnya pengaruh Hindu-Buddha, agama Hindu-Buddha, masyarakat tanah Melayu mula menganut sebabkan unsur pengaruh daripada sultan mereka sendiri yang menganut Hindu-Buddha. Seperti mana contoh di Lembah Bujang, tapak Sungai Batu yang menjadi kerajaan Hindu-Buddha pertama di Asia Tenggara. Dah lama di Asia Tenggara juga. Dan seterusnya berpindah setelah datangnya Islam ke tanah Melayu, maka Sultan tanah Melayu juga menganut agama Islam. Dan seterusnya disebabkan Sultan menganut, maka masyarakat di tanah Melayu patuh taat kepada Sultan, maka mereka juga turut menganut agama Islam. Dan agama itu sehingga ke hari ini, sehingga tanah Melayu bertukar menjadi Malaysia yang telah merdeka. Jadi setelah datang itu sebelum penjajah datang. Jadi apa yang berlaku bila tanah Melayu kepada tanah Melayu setelah penjajah datang, iaitu pelbagai polisi telah diperkenalkan, berubahnya masyarakat, berubahnya sistem pendidikan dan sedikit menggugat bahasa rasmi penduduk asal di tanah Melayu, iaitu kedatangan buruh Cina dan India yang terlalu ramai oleh British untuk mengusahakan ladang-ladang dan lobong-lobong di tanah Melayu. Dari situ, daripada sebelum ni hanya sejumlah kecil yang hanya berurusan untuk perdagangan saja, dan kini terlalu ramai sehingga sekarang ni menjadikan masyarakat India, Cina dan Melayu adalah kaum majoriti di Malaysia sekarang. Disebabkan oleh itu, dia menjadikan tanah Melayu pada ketika zaman British tu jadi satu masyarakat majmuk yang besar dah. Okey, selepas tu disebabkan oleh terdapat 3 bangsa ni, maka British mula memperkenalkan dasar pecah perintah, iaitu membahagikan 3 kaum ni kepada kawasan-kawasan tertentu berdasarkan ekonomi yang mereka jalankan. Yang pertama iaitu orang Melayu menetap di kampung dan hanya melakukan
seperti mana yang sebelum ni, iaitu ekonomi sara hidup seperti yang terangkan oleh panel sebelum ni. Dan saya boleh ekonomi sara hidup tu diorang juga mengusahakan sebesikit ekonomi yang berkaitan dengan hasil kampung. Seperti jual ratus yang hanya boleh terjumpa di kampung saja. Manakala di India, disebabkan buruh India datang untuk mengusahakan ladang, maka mereka lebih menetap di ladang-ladang seperti ladang getah yang paling banyak di Tanah Melayu dahulu. Dan untuk Cina, mereka lebih kepada lombong-lombong, iaitu sepatutnya lombong-lombong Bukit Timah ni lebih terdapat di bandar sebab ia lebih maju. Ekonomi yang waktu tu sangat menguntungkan dan sangat diperlukan pada zaman tersebut. Dari situ kita dapat tengok British telah memecahkan tiga kaum ni dari awal lagi dan mengasingkan, menyebabkan terdapat satu sosial masyarakat yang di situ kita dapat tengok kenapa Melayu berada di kampung bukan berada di bandar, yang sepatutnya Melayu ni lebih berhak di bandar sebabkan mereka ni penduduk asal di tanah Melayu. Dari situ dah mula ada desas-desus. Kemudian lebih teruk lagi, bahasa utama kepada tanah Melayu tu bahasa Melayu dan tulisan Jawi mula tergugat bila British telah mengubah dengan masukkan elemen-elemen barat ke dalam sistem ke dalam sistem bahasa. Seperti mana bahasa Melayu mula dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris yang telah kalau di dalam bahasa kita panggil kata pinjaman bahasa Inggeris. Seperti televisyen, radio. Manakala tulisan Jawi mula diperkenalkan abjad-abjad seperti A, B, C, D ke dalam sistem tulisan. Terus agama masih kukuh lagi disebabkan sebabkan kuasa sultan terhadap agama dan adat Melayu tersebut. Tapi sedikit tergugat apabila British mula masuk ke dalam sistem politik di tanah Melayu. Jadi apabila tanah Melayu mula merdeka, dasar tersebut telah berubah selaras dengan untuk menstabilkan balik perpaduan antara tiga masyarakat majoriti ni ataupun masyarakat minoriti selain pada tiga masyarakat besar ni. Iaitu sistem pendidikan mula selaras yang sebelum ni British buat sekolah vernacular, mengasingkan sekolah berdasarkan ikut kaum. Jadi oleh disebabkan itu apabila tanah Melayu merdeka mula menyamakan sistem pendidikan, menyelaraskan sistem pendidikan dengan adanya laporan Rahman Talib 1960 dan laporan Razak. Di situ semua sekolah diwajibkan untuk belajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga belajar, bahasa Inggeris juga belajar tapi tidak menyeluruh sangat sebab kita nak angkat balik bahasa Melayu tu sebagai bahasa rasmi pada ketika itu. Dan bahasa Melayu dan tulisan Jawi mula diangkat apabila wujudnya perlembagaan yang telah dibuat pada tanah Melayu. Jadi disebabkan oleh itu bahasa Inggeris kurang, tak macam dulu British wajib bahasa Inggeris nak masuk dalam sistem pemerintahan bahasa Inggeris seperti mana yang dalam sistem yang dikatakan sebelum ni oleh panel. Kalau nak masuk dalam pemerintahan yang dibuat oleh British, kena tahu bahasa Inggeris ni, kena belajar lebih tinggi sama untuk jadi pegawai kerajaan. Tapi dari sini bila termaktub dalam perlembagaan, bahasa Melayu tu adalah bahasa rasmi. Jadi bahasa Inggeris tu sudah terhapus. Maksudnya tak terhapus semua tapi dikurangkan, tak tinggi daripada bahasa Melayu tersebut. Jadi apabila dapat dan jadikan Peragama Malaysia juga menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi, selain Sultan tu sebagai ketua agama untuk mengukuhkan lagi kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi di tanah Melayu yang waktu tu sudah merdeka. Jadi apabila kita dapat lihat sini, perbezaan sosial tu kita dah nampak waktu sebelum, ketika penjajah dan selepas dah merdeka tu, sosial masyarakat dah berbeza. Sambil tu sebelum ni tiada suku lain, bangsa lain selain daripada bangsa Melayu dan segelintir sahaja masyarakat pribumi. Dan apabila semasa terdapat penambahan masyarakat
daripada masa lain, iaitu China dan India. Dan selepas merdeka distabilkan semua itu untuk menstabilkan perpaduan Malaysia itu sebabkan masyarakat yang majmuk yang sangat besar ketika itu. Jadi jika dia melibatkan pelbagai masyarakat majmuk ni, sifat bertolak ansur dan hormat menghormati adalah titik utama dalam menjamin kestabilan perpaduan tersebut. Seperti yang kita semua tahu, peristiwa sejarah peristiwa hitam yang sangat popular pada waktu di tanah Melayu dahulu, waktu Sultan Melayu Merdeka, iaitu peristiwa 13 Mei. Di situ apabila kita tidak menstabilkan perpaduan antara masyarakat majmuk ni, bila kita nak kata orang bahasa Melayu ni lebih berhak, orang Cina ni hanya pendatang je. Ini satu isu yang sensitif dan ia macam tidak boleh terima oleh masyarakat Cina itu sendiri. Jadi kerajaan perlu memahami dan mengkaji semula dan melihat balik sejarah dahulu untuk kita selesaikan masalah ini. Seperti rasanya baru-baru ini telah pun dah bangkitkan isu perkauman ni, perkauman antara masyarakat Melayu, masyarakat India, masyarakat Cina. Jadi sepatutnya tidak perlu berlaku lah sebab kita walaupun British dah walaupun British dah memecahkan kita, bila kita dah disatukan di satu negara, mengapa tidak begitu kan? Kita duduk di bawah satu benda yang sama, nyanyi lagu yang sama. Okey. Okey. Okey, terima kasih kepada panel yang terakhir memandangkan ada masalah internet ataupun tak tahu ke mana moderator kita. Jadi kesimpulannya apa yang dapat kita simpulkan, masyarakat Melayu yang sepatutnya menjaga negara sendiri dan tidak berharap kepada penjajah kerana macam yang saya sebut tadi, kita menjaga tanah air kita untuk keselamatan kita, tapi kalau penjajah yang mentadbir, yang menjaga, bukan untuk betul-betul menjaga tapi untuk mengambil peluang, untuk mengambil segala kekayaan tanah air kita tu. Okey. Okey, setakat itu saja daripada kami. Segala kekurangan mohon maaf dan kami membuat yang terbaik untuk forum ni walaupun masalah internet. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.